Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan dengan selawat 3 kali insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. حضرين مسلم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى معالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتح البركات وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin thumma amma ba'd. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung pengajian dan kuliah kita daripada kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jawziyah rahimahullahu ta'ala, iaitu kitab yang bertajuk Talbisu Iblis, Belitan Tipu Daya Iblis. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung pengajian kita daripada muka surat 22.
betul ya? Iaitu pada syarah dan tahqiq. Syarah dan tahqiq, betul ya? Baik. Kat luar tu apa benda? Kat luar tu dia, apa benda tu? Kat luar banyak-banyak tu dia. Kapet. Kapet mana? Baru ke lama? Kapet lama. Ni baru ni? Baru berapa lama? Oh ya ke? Ya, oh, macam sama je. Masalah saya ni. Selalu orang tengok macam rasa berbeza kan. Yang ni macam sama. Design sama ke bukan? Lain. Lain dulu kalau apa masalah orang lelaki macam tu lah. Muslimat tu maklum tu. Orang lelaki ni dia tak perasan semua benda. Kan dia tak perasan. Sama dengan bini pun, bila tukar baju baru ke apa dia tak perasan. Abang tak perasan ke? Tak tahu. Tak perasan apa? Mana saya tahu? Tak lah ni, tak perasan lah. Tak perasan. Ni baju baru ni. Lah, mana kita tak tahu? Kita bukan buat kajian baju dia. Hari ni pakai apa, esok pakai apa kan? Mana nak tahu? Tak maaf banyak tu. Nampak macam sama kan? InsyaAllah kita sambung syarah dan tahqiq. Syarah dan tahqiq ni daripada Ustaz Zaharuddin bin Abdul Rahman lah. Dia ambil petikan matan daripada kitab Talbisu Iblis. Dia ambil, kemudian dia syarahkan yang terpilih saja. Dia tak ambil semua. Baik. Kata musannif hafizahullahu ta'ala, perumpamaan dibawakan oleh Imam Al-Jauzi adalah perumpamaan hati. Iblis sentiasa mencari jalan dan tidak akan berehat untuk menyesatkan manusia. Taman adalah perumpamaan bagi hati, bukan taman kan, kita sebut dulu. Dalam matan Imam Ibn Jauzi sebut abwab al-husni, pintu-pintu kubu ataupun kota. Husnun maksudnya kota yang kukuh, yang kuat. Jadi hati ni adalah tempat ataupun kawasan kubu kuat bagi diri kita. Kalaulah jin ataupun iblis dan syaitan mampu mengawal hati kita, jiwa kita, maka dia akan mengawal seluruh anggota badan kita. Dia akan mengawal seluruh anggota badan kita. Contohnya misal seseorang tu kalau sekiranya dia terkena sihir, khususnya sihir minuman atau makanan, masyrub atau makul, yang diminum atau dimakan, maka kesan daripada sihir itu akan ada di perutnya. Pertama sekali daripada perut tu dia akan naik ke mana? Dia akan naik ke hati. Dia akan naik kat sini. Kadang-kadang dia akan panas di sini, di dada ni, bahagian kiri, dan dia akan turun ke kaki. Itu yang kaki dia bengkak, dia sakit, berdenyut. Dan denyutan sakit di kaki itu kadang-kadang bukan waktu sepanjang masa. Dia berwaktu yang tertentu. Contohnya antara maghrib, sebelum maghrib dan juga lepas asar. Ini antara waktu yang selalu aktif benda tu. Dia akan mengganggu. Kalau tuan-tuan rasa sakit di anggota badan sentiasa, non-stop, bermakna itu bukan gangguan. Itu adalah sakit fizikal biasa. Lebih kuat kepada sakit fizikal. Jarang sekali gangguan kalau sakit di anggota badan, dia akan sakit 24 jam. Dia ada timing dia, ada waktu dia. Bila timing dia datang, dia akan rasa sakit. Bermakna di situ boleh kita anggap petanda, tapi tak boleh kita kata 100%. Baik. Jadi daripada makanan dia berperut, dia akan turun ke kaki dan naik ke atas. Oleh sebab itu hati ni adalah kubu. Kalau dia dapat tawan, dia dapatlah tawan kita. Itulah perumpamaan pengarang kitab ini. Di dalam kitab Al-Imam As-Sayuti rahimahullah, nama kitab tersebut Luqatil Marjan. Luqatil Marjan, apa tajuk dia? Luqatil Marjan an Alamil Jan, iaitu berkenaan tentang jin. Imam Nawawi, saya pernah sebut sebelum ni kitab ni rujukan saya di samping kitab Ibn Jauzi ni lah. Dalam kitab Luqatul Marjan, Al-Imam As-Sayuti rahimahullah meriwayatkan ada sebuah hadis Nabi SAW.
Dia masuk bab ni berkenaan tentang bima yu'tasamu bihi. Macam mana, kalau tajuk dia disebutkan dalam kitab ini, tajuk dia berkenaan zikru ma yu'tasamu bihi minhum. Tajuk dia adalah sebutan ataupun perkara yang datang dalam sebutan berkenaan tentang macam mana kita nak yu'tasam bihi minhum, macam mana kita nak lindungi diri kita daripada mereka. Apa amalan, apa penindingnya supaya hati kita tak ditawan. Lalu Al-Imam As-Sayuti rahimahullahu ta'ala riwayatkan sebuah hadis yang daripada riwayat Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Dia kata bahawasanya seorang sahabat Nabi namanya Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Baik, Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia kata, inna Allah ta'ala amara Yahya bin ibni Zakaria bi 5 kalimatin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria dengan 5 kalimat. Tapi hadis tu panjang, 5 kalimat tu panjang, hadis dia terlalu panjang. Jadi kita tak sebut semua 5 sebab masa kita suntuk. Cuma diambil daripada 5 perkara yang Allah Ta'ala suruh perintahkan kepada Nabi Yahya bin Zakaria, iaitu wafihi, dalam tu, wa amurukum an tazkurullah. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi Yahya, aku perintahkan kamu untuk kamu menyebut dan berzikir dengan nama Allah. Zikir ni adalah peninding yang paling kuat supaya hati kita tak ditawan. Baik, fa inna masala kadzalika kamasali rajulin. Zikir pada Allah Ta'ala ni yang ada kaitan dengan kitab kita ni, dia umpama perumpamaan seorang lelaki ataupun seorang pemuda ataupun seseorang lah. Kharajal adu min athari sira'a, keluarlah musuh daripada belakangnya dan mengejarnya dengan laju. Maksudnya apa? Zikir ni dia nak bagi perumpamaan begini. Kita andaikanlah contoh kita ni dikejar oleh musuh, kena ligan dengan musuh. Syaitan iblis ni macam musuh lah kan, musuh kita lah. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan tu musuh bagi kamu, ambillah dia sebagai musuh kamu yang ketat. Musuh ketat kita adalah syaitan dan iblis. Jadi bila kita ni dikejar oleh musuh, andaikan fi atharihi sira'a, dengan laju pantasnya, hatta atta ila husnin hasin, kita pun lari daripada musuh tadi. Selamatkan diri lah, lari, berlari kita pecut, lari daripada musuh yang nak serang kita tadi. Sampailah tiba kepada satu kawasan Hisnul Hasin. Hisnul Hasin ni apa maksudnya? Iaitu kubu ataupun kawasan yang dipagar dengan kukuh, kubu yang kukuh. Tu yang ada dalam kitab apa? Sebuah kitab karangan Al-Imam Al-Jazari rahimahullah, nama dia Uddatu Hisnil Hasin. Nama kitab tu Uddatu Al-Hisnil Hasin, bekalan pendinding yang kukuh. Ini dikarang oleh Al-Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala, seorang pakar dalam ilmu tajwid. Dia ada karang sebuah kitab berkenaan tentang macam kitab Azkar Imam Nawawi jugalah kitab beliau tu. Baik, kemudian fa'ahraza nafsahu minhum, lalu dia masuk dalam kubur tu, dia tutup pintu. Nampak ni? Dia masuk dalam kubur tu, dia selamatkan diri, dia pun tutup pintu tu dan dia sorokkan diri dia dalam kubur tersebut. Maka kata Allah Ta'ala kepada Nabi Yahya, kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitan illa bizikrillah. Dia kata begitulah keadaan manusia, dia takkan selamat daripada syaitan seperti mana lelaki tadi yang menyelamatkan diri masuk dalam kubur yang kukuh tadi. Maka caranya kalau kita, bagi kita kubur yang kuat adalah zikir kepada Allah, zikrullah. Siapa yang nak selamat daripada gangguan sihir dan sebagainya, tidak ada jalan lain melainkan zikir pada Allah.
Tu saya selalu pesan betul-betul. Bila ada orang dia suka, dia kerap, orang kita kan suka, dia kata, ustaz boleh tak pagar rumah? Saya kata pagar yang paling kukuh adalah beramal. Maksudnya apa? Membaca di rumah kita zikir-zikir ma'thurat, bacalah manzil, ataupun kalau mampu bacalah surah Baqarah setiap 3 hari. Surah Baqarah setiap 3 hari. Kenapa setiap 3 hari? Kerana dalam riwayat dalam kitab ni juga daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada satu hadis Nabi SAW disebutkan bahawa Imam As-Sayuti riwayatkan satu hadis. Ceritanya adalah dalam satu hadis Imam Tirmizi, Nabi kata la taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kamu seperti lubang kubur. Lubang kubur, jangan. Kemudian Nabi kata innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqarah la yadkhuluhu syaitan. Mana-mana rumah yang dibaca di dalamnya surah Baqarah tak akan dihampiri atau didekati oleh mana-mana syaitan. Dia takkan boleh masuk. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar atau Ibn Hibban, tak silap saya, disebut fayabqa dhalika 3 layalin, maka selamatlah rumah tu daripada syaitan dan iblis dalam tempoh masa 3 hari. Sekali baca tu 3 malam 3 hari, rumah dia selamat. Surah Baqarah. Tak mampu, okey, tak mampu tak apa, maka Allah Ta'ala turunkan surah Baqarah tadi, dan Allah Ta'ala telah tutup surah Baqarah ni dengan 2 ayat. 2 ayat ni 2 ayat yang paling kuat dan ampuh untuk menjaga rumah kita. Dalam riwayat Imam Tirmizi juga daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata daripada Nabi SAW, inna Allah Ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfi am. Sesungguhnya Allah telah menulis segala takdir, ketentuan takdir kita dalam buku catatan takdir tu 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah catat takdir kita ni semua sebelum ada langit dan bumi lagi, sebelumnya 2000 tahun dah Allah catatkan. Lalu anzala minhu ayataini khatama bihima surat al-Baqarah. Lalu dalam masa yang sama juga Allah turunkan 2 ayat, yang mana 2 ayat ni diturunkan dulu pada waktu itu. Dah ada dah ayat ni. Ayat pertama yang Allah Ta'ala turunkan 2 ayat, yang ditutup 2 ayat ni daripada surah Baqarah, bermula pada ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang ni semua boleh kata orang hafal, sebab kita baca tahlil pun kita baca, kadang-kadang lepas semayang pun kita baca. Maka Nabi kata 2 ayat ni, kata dia wala yuqra'ani fi darin 3 layalin fayaqrabuha syaitan. Dia kata siapa yang baca di rumahnya atau di masjid sebelum dipulang ke rumah, khususnya lepas isyak nanti, lepas tuan solat isyak nanti, jangan lupa ayat kursi 2 ayat terakhir ini. Inilah 2-3 ayat kursi 2 ayat terakhir inilah yang diletakkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Ratib Al-Haddad. Kalau siapa-siapa yang pernah baca zikir wirid Ratib Al-Haddad, dia mula dengan apa? Ayat kursi. Kemudian yang kedua dia tutup dengan, dia sambung pula dengan amanar rasul. Ni Ratib Al-Haddad. Ni antara ayat yang mana orang kata kalau kita tak mampu mak surat banyak sangat, berat sangat, boleh baca Ratib Al-Haddad sebagai contoh.
Ni amalan yang mana semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Ni amalan paling simple sekali. Bahkan Nabi kata, kalau dibaca 3 malam, rumahnya akan diselamatkan daripada didekati oleh syaitan. Maksud tak boleh Baqarah banyak sangat. Allah tak susah mana. Kita ada 2 ayat terakhir surah Baqarah. Tu cukup lah. Dah lah tu. Nampak tak? Siapa yang mengamalkan ni dah cukup. Jangan risau. Tak akan diganggu oleh syaitan. Tuan-tuan dah duduk dalam kubu yang kuat. Hisnun hasin. Ini kata Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala. Jangan malas je. Jangan malas. Orang kita ni malas. Ayat ni tadi juga, kalau tuan-tuan rasa macam malam tadi di Masjid Daerah. Betul? Betul kan Masjid Daerah? Betul lah. Betul, pelik tu kenapa malam di Masjid Daerah kan? Oh, rupanya ni minggu pertama lah. Minggu yang pertama, yang minggu kedua. Ya, baik. Malam tadi di Masjid Daerah, ada seorang abang ni, dia main ke Masjid Daerah, dia minta suruh pagar rumah. Tuan-tuan, cara dia mengadu, dia kata isteri dia tak ada gangguan apa, cuma kami ni dia kata kerap ditindih. Waktu tidur kerap ditindih dalam rumah. Isteri dia kena tindih, dia pun kena tindih. Tak apalah. Kemudian dia pun kata, saya rasa saya syak. Dia kata tuan rumah. Pula jangan tuduh. Kata jangan tuduh tuan rumah. Dia kata tuan rumah ada masuk dalam rumah hari tu, saya tak ada di rumah. Isteri je ada. Isteri tu tunggu kat luar, dia masuk. Dia buat apa pun tak tahu, dia kata. Kan? Jadi dia syak tuan rumah. Saya kata tak payah, nak syak-syak ni tak payah. Ya. Dia kata ustaz ada barang ke? Tak nampak lah barangnya. Kalau ada, dia hancur lah, kan? Adalah caranya. Baik, tapi tak apa. Saya kata senang je, tak payah panggil saya pun. Senang. Macam mana? Iaitu kalau tuan-tuan boleh buat sendiri. Yang ni tak perlu ijazah. Tuan-tuan boleh buat sendiri. Dan insya-Allah dia mujarab. Kalau tuan-tuan takat gangguan macam tindih waktu tidur, kadang dia main cak-cak kot tingkap, cak gitu. Contoh kan. Benda-benda kecil-kecil macam tu tak ada apa, tak payah panggil ustaz lah. Kan? Tak payah panggil ustaz, senang je. Tuan-tuan pergi kedai runcit biasa, cari garam kasar, cari lada hitam. Ada garam kasar pun cukup dah. Baiklah, lada hitam. Tuan-tuan, untuk lada hitam, tuan-tuan campur sikit dengan garam kasar tu. Dia syaitan jin ni, dia tak suka 2 benda, masam dan masin. Ini adalah anti bagi dia. Dia api, dibuat pada api. Khuliqa min narin, dicipta daripada api. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi bila sifatnya api, kalau dengan apa? Dengan garam dan lada hitam, dia menyakitkan, terlalu sakit. Ini adalah mujarrab, terlalu sakit. Paling menyakitkan bagi jin adalah 2 benda ini, iaitu garam dan juga lada hitam. Jadi kalau tuan-tuan di rumah, tak payah susah-susah. Tuan-tuan ambil lada hitam tadi, ambil garam ni tadi, tuan-tuan boleh buat sendiri di rumah. Tuan-tuan ambil ayam sebotol 1.5 liter. Ambil ayam sebotol 1.5 liter. Kemudian tuan-tuan baca Fatihah, baca ayat kursi 7 kali, baca akhir surah Baqarah tadi. Ini kata guru kami, Syekh Dr. Hisham Kamil Hamid Musa. Baca ayat terakhir surah Baqarah tadi, iaitu amanar rasul tadi sampai akhir. Kemudian tuan-tuan baca 3 qul, dan last sekali tuan-tuan baca 11 ayat daripada surah As-Saffat. Surah As-Saffat. As-Saffat ni iaitu was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati dhikra. Okey, cukup dekat tu. Tak boleh lebih. Kalau lebih ni, kalau ada orang gangguan dalam ni, tak dia sakit. Jadi tak boleh baca lebih. Jadi was-saffat sampailah ayat 11. Jadi semua ni dibaca pada garam dan juga lada hitam tadi. Kalau tak baca pun dia dah sakit dah. Kalau baca lagi sakit lah. Ya, baca pada air tadi, dan tuan-tuan hembuslah dengan perlahan. Hembus, tuan-tuan genggam tu lada hitam tu, ya. Lada hitam tuan-tuan tabuk dalam rumah setiap penjuru. Bermula pada pintu rumah, tuan-tuan ikut arah kiblat. Kecuali bilik ayam, jangan campak.
Bilik air biar tak ada, tutup bilik air. Tuan-tuan campak, tuan-tuan buka pintu rumah dulu, tingkap pintu rumah buka dulu. Tuan-tuan lempak, jangan macam malam tadi saya suruh tuan rumah tu pergi campak. Dia campak tu dia macam bagi makan ayam, makan dedak tu. Macam tu mak dong. Dia tu, hak tu makan ayam. Dia kalau nak campak, dia kena lempak, bagi macam tu. Faham tak ni? Bukan macam tu. Nampak tak? Tu lembut sangat. Faham tak ni? Ni nak jin duduk ke nak jin lari? Jadi cara campak tu banyak cara dia. Nampak tak? Ya, jadi sama juga. Saya pun suruh dia azan, salah satunya azan. Dia buat azan, Allahu Akbar Allah. Itu jin tak lari, itu jin tidur. Dia pun sedapnya ngantuk dia. Nampak tak? Tak. Azan untuk halau jin, dia tak boleh azan macam tu. Bukan azan macam Piramli tu. Kalau azan Piramli balik awal. Balik awal, jangan buat macam tu. Dia ada cara dia. Dia kena keras sikit. Suara tu kena kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena kuat sikit. Tak ada lagu pun tak apa. Lagi tu lagi baik. Suara kena keras. Jadi tuan-tuan campak setiap penjuru. Garam jangan campak dalam rumah. Saya nasihat jangan buat. Jangan tabuk garam dalam rumah. Garam di luar sahaja. Sebab apa? Sebab boleh rosakkan barang rumah tuan-tuan. Sebab garam ni sifat dia rosak. Tuan-tuan pernah tengok lah kat Shopee Komplek. Dulu orang duk rajin beli, namanya Bukit Garam. Ada lampu, ada air turun, kan? Betul tak? Kan? Itulah perkara yang paling bodoh lah orang beli. Sebab apa? Sebab beli bila letak kat rumah, rosak reput habis barang. Dia garam ni tak boleh. Tuan-tuan jangan campak dalam rumah. Tuan-tuan nak ranak barang tuan-tuan, buatlah tengok. Jadi jangan campak garam kasar dalam rumah. Garam kasar dengan lada hitam tadi di luar rumah. Di luar rumah. Tuan-tuan ambil lada hitam sahaja dalam rumah. Ya, campak dari pintu rumah, pusing mengikut lawan kiblat. Lawan jam arah kiblat, bermula dari pintu rumah depan. Sambil tuan-tuan baca ayat kursi, jangan stop. Baca ayat kursi jangan stop. Dan kalau ayat kursi pun dah cukup lah. Tapi kalau nak lagi bagus, waktu lempak tadi baca ayat kursi, nak lempak, baca syahatil wujuh 3 kali. Syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Baca yang ni memang dia sakit sangat. Sakit. Tu ada cara dia. Tapi tuan-tuan baca ayat kursi dah cukup dah. Baca ayat kursi, tutup sampailah kali kat pintu rumah. Tu lada hitam. Jangan sapu dia selama seminggu. Tuan-tuan, lada hitam ni sakit sangat. Kalaulah digunakan untuk rawatan, memang telah diharamkan. Tak boleh. Kita dah diharamkan, tak dihalang untuk guna rawatan menggunakan lada hitam kerana sakit bagi jin dan orang tu sekali. Dua-dua sakit. Kalau pakai lada hitam tu memang sakit. Dua-dua sakit. Umpama lah orang Tok Guru sebut, dia kata apa? Umpama kita memburaikan perut jin tu tadi. Memang sakit. Dia pijak tak boleh, dia masuk tak boleh, dekat pun tak boleh. Sangat sakit dan panas. Tak percaya, try tengok. Jadi insya-Allah ada tindih dah? Tak ada dah. Itulah cara paling mudah sekali. Tak payah guna cara-cara merapu. Letak pula paku besi, letaklah pula nak pagar rumah. Tak payah. Itu semua adalah cara dipanggil Islamisasi dalam perbomohan. Faham tak ni? Dia cuma nak Islamikan perbomohan. Itu cara bomoh. Itu kan cara Islam. Cara Islam dua itu sahaja. Dan sambil itu sembuk dengan air. Ambil yang botol spray tu kan, sembuk je. Tak payah campak-campak basah. Ambil botol spray je, spray kat dinding. Kalau sekiranya kita ditindih dan nampak dia datang, dia hadir, kelibat nampak, tuan-tuan, lada hitam tu jangan habis, simpan kat tepi katil. Tuan-tuan buka lada hitam tu dalam bekas tu, tuan-tuan genggam, lempak kat dia. Dia takkan boleh dekat. Jadi dia paling takut lada hitam dengan garam tadi. Ni contoh paling mudah bagi tuan-tuan. Tak ada cara lain lah. Itulah caranya untuk tuan-tuan dinding diri kita daripada gangguan. Tu contoh. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dia kata sini, dapat tak tuan-tuan? Ke tak dapat? Kelupa dah tadi. Macam mana kan? Hak tu pun lupa dah. Tak apalah.
Jadi taman, dia kata sini, manakala pagar adalah perumpamaan bagi iman. Iman yang kuat menjadi pagar atau benteng yang kuat bagi hati, yang menghalang segala kemungkaran dari masuk ke dalam hati. Manakala pintu adalah jalan manakala pintu adalah jalan masuk bagi segala kebaikan yang menjadikan hati itu kuat. Celah-celah yang pecah pula adalah kelemahan-kelemahan yang terhadap pada diri yang terdapat pada diri manusia. Baik, dalam kata pengarang ni, sekejap ya. Baik, kemudian dia kata sini, dia kata pagarnya pula umpamanya iman. Benda paling besar sekali yang ditakuti oleh jin dan syaitan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang Allah, sebenarnya amalan-amalan zikir pun semua ni, dia secondary, nombor 2. Nombor 1 sekali adalah iman. Kalau kita tak beriman pada Allah, tuan-tuan bacalah berbuih mulut pun, ayat kursi ke apa ke, dia tidak akan menjadi pendinding yang kuat. Pendinding yang kuat adalah iman. Sebagai contoh, kita pernah dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tentang kelebihan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Betul kan? Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah, disebutkan oleh Nabi kata, inna syaitana la yafirru min zilli Umar. Sesungguhnya syaitan itu, dia lari daripada bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Bayang Sayyidina Umar ni maksudnya, kalau dia nampak bayang dia, Sayyidina Umar tak nampak lagi, baru nampak bayang, dia sudah melarikan diri daripada Sayyidina Umar. Jadi kata guru kami, dia punya punca utama apabila sesuatu makhluk jin gerun kepada manusia, apabila dia tengok menggunungnya iman orang tu. Lagi tinggi iman orang tu, lagi takut dia pada orang tersebut. Itu sebab mana-mana gangguan jin sihir, kalaulah seseorang tu diganggu jin sihir, ada ramai datang, dia kata, saya ni kena gangguan Ustaz, saya ni kena sihir. Baik, tapi berulang kali dah datang, saya pun kata kat dia, cuba tengok mata saya, tengok mata saya contoh. Dia kata dia pun tengok, ada rasa apa tak? Tak rasa apa. Tak rasa apa, tak ada. Nampak tak? Selalunya kalau orang tu terlibat dengan rawatan Islam, dia beramal dengan zikir, dia jin ni dia takut, dia tengok mata dia tak boleh tengok, dia akan kalih kot lain, dia tak boleh tengok. Ini tanda awal. Tuan-tuan hari-hari duk jumpa saya, tak ada lah tu kan, tak ada lah tu, nak takut apa? Dia tak boleh tengok, tenung mata pun tak boleh. Tapi dia tak boleh tenung mata, tak boleh. Sayyidina Umar lagi power, nampak bayang pun dah lari. Ni lagi dahsyat punya makhluk Allah Ta'ala. Nampak tak? Wa ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Syaitan tak akan melalui satu jalan, melainkan dia tahu jalan tu jalan Sayyidina Umar lalu, dia lari daripada tempat tu. Sayyidina Umar lintah jalan tu pun dia tak lalu jalan tu dah, sebab takutkan Sayyidina Umar. Nampak? Mana nak cari manusia macam tu? Tu sebab riwayat daripada ramai ulama-ulama pun, contohnya apa? Contohnya Allahumma salli ala Muhammad. Contohnya kisah seorang guru kami, dikisahkan Syekh Kazim As-Saqaf. Syekh Kazim As-Saqaf ni, dia ceritakan dulu ada kisah Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ahmad bin Hanbal ni ceritanya, dia kata satu hari depa mengadu kat dia, kata ada seorang ni kena gangguan sihir. Dia kata, tuan guru, ada seorang perempuan ni kena gangguan sihir.
Jadi bila dia kena gangguan, boleh tak tuan guru pergi baca-baca ke, zikir ke? Baca-bacalah apa kat dia, ruqyah ke apa ke? Lalu kata dia tak payah, aku sibuk nak mengajar. Dia pun kata ke anak murid dia kata, wahai anak murid, ambil kasut aku sebelah. Ambil sebelah kasut. Kemudian bawa kepada budak dia tadi. Pergi kepada budak yang kena gangguan tu. Baik, bila bawa kasut selipar pergi kat budak gangguan ni tadi, lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu angkat kasut aku, kamu tunjuk kat dia. Kamu angkat kasut aku ni, kamu tunjukkan kepada dia. Tak apalah, dia pun pergi. Bila dia pergi, dia pun angkat, dia pun tunjuk. Nampak tak? Waktu tu dia pun angkat sambil dia bacalah ayat Quran. Ayat tu Imam Ahmad bin Hanbal yang suruh baca. Allahu azina lakum. Tu ayat dah lebih kurang. Adakah Allah mengizinkan kamu masuk dalam badan dia? Ayat itulah. Ayat tu je, bukan usah mana pun. Baik, Allahu azina lakum. Jadi bila baca ayat tu, dia kata ni kasut Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pun baca Allahu azina lakum. Keluar jin tu dan tak masuk dah dalam tubuh perempuan tu. Kemudian tak lama Imam Ahmad bin Hanbal pun meninggal dunia. Bila meninggal, budak perempuan ni tadi sekali lagi kena gangguan. Maksudnya sampai Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, budak ni sihat lah. Bila Ahmad bin Hanbal meninggal, kemudian budak ni kena gangguan lagi, dia sakit pula. Maka anak murid ni tadi bawa kasut tok guru dia. Sebab waktu hidup tok guru dia suruh bawa kasut dia, dia pun bawa lah. Dia kata kasut ni mujarab ni, hari tu jin tu keluar dengan kasut ni pun kan, dia pun bawa. Dia pun usung, ditunjuk depan budak tadi, jin tadi. Ni aku bawa kasut Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu orang takut kasut ni kan. Ni aku bawa, aku tampak tadi dengan kasut ni. Contoh, dia pun baca ayat yang sama juga. Maka jin dia tadi tak keluar. Sudah pening bala. Hari tu masa Imam Ahmad bin Hanbal ada, dia keluar. Bila Imam Ahmad bin Hanbal ada, tak keluar. Kata guru kami, Syekh Kazim Musa dia sebut. Lepas tu kemudian dia tanya, kenapa kamu tak keluar, tak takut dengan kasut? Dia kata, aku bukan takut pada kasut. Bodoh kamu ni. Nampak tak? Aku bukan takut pada kasut tu. Tu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau ada perubatan-perubatan yang konon-kononnya ada tongkat sakti, ada senjata sakti, tunjuk kat jin-jin takut mengeletak, itu semua adalah, saya tak kata bohong, tapi kebanyakannya tipu daya iblis. Sebab iblis dia tak takut dengan apa-apa. Mereka yang menyakitkan dia, yang tertentu saja. Contoh macam tadi, dada hitam, yang takut dia saja. Kalau takat tunjuk sesuatu dia takut, tunjuk muka orang dia takut, tak jadi. Itu adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda tipu daya dia. Tipu daya syaitan tu sendiri. Dia kata, hang ni bodoh, aku tak takut dengan kasut tu. Yang aku takut adalah tuan punya kasut. Bila saat kamu tunjukkan kasut, dia ada, aku tengok kasut dia baru aku takut. Nampak tak ni? Tapi bila dia tak ada, kamu tunjuklah kasut, serata kasut dia pun, aku sikit pun tak takut, dia kata. Nampak tak? Maksudnya apa? Maksudnya yang digeruni oleh syaitan dan iblis adalah hati orang tu yang beriman. Bukan anggota badan, bukan aksesori luaran, bukan. Hati dia. Tu pengarang ni kata, hati ni penjaganya iman. Kalau lagi tinggi iman kita, lagi digeruni oleh jin dan syaitan. Nampak tak? Jadi takkan boleh masuk dalam hati kita. Dia tak boleh duduk tenteram. Dia tak boleh duduk dalam keadaan aman dalam hati kita. Dia tak akan boleh duduk. Ini kena faham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Baik. Lalu kata pengarang, setiap manusia tidak akan sempurna. Akan ada kelemahan kecuali Nabi. Semua orang tak sempurna, mesti ada kelemahan. Allah Ta'ala menutupkan kelemahan yang ada pada Nabi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Dan syaitan akan sentiasa mengintai peluang dari celah-celah yang pecah ini, yakni kelemahan, bagi masuk ke dalam hati manusia. Kalau kita sebut dulu, pengarang ni kata, dalam kubu kita ni kadang-kadang ada juga as-salam, as-sulmah.
sulmah ni apa? Iaitu celah-celah tu ada lompong. Jadi celah tu lah dia masuk. Dia boleh masuk kat mana-mana celah yang ada. Boleh faham ni? Dia akan boleh masuk. Tuan-tuan, makhluk namanya jin, dia ni diciptakan daripada jismul latifah, jisim yang halus. Jisim yang halus. Yang mana kita punya kulit badan ni, dia ada rongga, betul? Ada rongga kecil dan halus. Punya halusnya jin ni, dia boleh masuk kat mana-mana daripada kawasan kulit kita. Dia tak boleh masuk kok mulut, tak boleh masuk kat telinga, tak boleh masuk kok jubur, tak payah. Dia masuk kok kulit pun boleh lah, kalau dia kuat dan mampu. Nampak tak? Jadi makhluk yang namanya jin, kalau kita tak jaga diri kita, maka akan ada satu kekosongan, lorong ataupun jalan yang dia boleh masuk dengan mudah. Cara paling mudah dia boleh masuk apa? Kalau kita lalai leka dengan Allah seketika. Tak semayang, tak berzikir pada Allah, tak pergi masjid, lalai buka lagu-lagu yang lara. Ini semua adalah cubaan tuan-tuan nak pecahkan dinding. Tuan-tuan, contoh lah saya sebut tadi, kalau datanglah 100 ustaz pergi pagar rumah tuan-tuan, tapi lepas tuan-tuan dah dipagar rumah tuan-tuan, tabuk ke lada hitam ke tabuk apa sekalipun, last kali tuan-tuan sendiri yang pecahkan dinding, tuan-tuan sendiri yang buka lagu lara, tuan-tuan sendiri yang penuhkan rumah tu dengan maksiat, dengan lara. Apa guna? Tak ada guna apa. Banyak kes bila dia kata tak jadi pagar ustaz, pagar tembus contoh lah kan, tak ada pagar tembusnya, kamu yang tembuhkan pagar tu. Biar dia masuk, dia ada kosong, ada peluang dan ruang, dia masuk lah. Nampak ni? Sehari kita tak beramal, ada waktu kita tinggalkan amalan, waktu itulah dia datang. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kisah siapa? Kisah Aban bin Uthman, anak Sayyidina Uthman. Bila dia yang riwayatkan hadis, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Betul? Nabi kata apa? Bacalah 3 kali, lam yadurruhu syai', tak akan mudarat pada diri dan sesuatu pun. Ini adalah zikir yang boleh kata semua orang tahu. Dia yang riwayatkan, Aban yang anak Sayyidina Uthman. Dia bukan sahabat, tapi dia anak pada Sayyidina Uthman, anak sahabat. Lalu satu masa waktu, tiba-tiba dia lumpuh separuh badan. Lumpuh separuh badan. Dikatakan separuh badan, ada yang kata faladun nisfi, separuh badan, ada yang kata lumpuh satu badan. Jadi tak apalah, yang penting dia stroke, kena lumpuh. Bila orang datang ke rumah dia, orang ziarah dia, dia kata, ni apa kena kamu ni? Kamu sendiri kata baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru, tak akan ditimpa mudarat. Tiba-tiba kamu sendiri yang kena lumpuh. Nampak tak? Maksudnya cakap tak serupa bikin tak serupa cakap. Bikin tak serupa cakap. Kamu cakap kamu tak akan ditimpa mudarat, ni apa jadi ni? Kena juga, stroke juga. Nampak ni? Tuan-tuan nak jawab apa? Ni ustaz tu cakap ni, kemas sangat cakap ni. Tak lagi ustaz pula kena. Contoh, ustaz ni kemas ya, buat kemas. Macam mana pula ustaz boleh kena ni? Ustaz ke siapa sekalipun selain daripada Rasulullah, kata pengarang ni, semuanya takkan selamat daripada gangguan syaitan. Rasulullah sendiri pun kena sihir, betul? Ya. Bila ada lompong sikit dia masuk. Ada lompong sikit dia masuk. Maka kata Al-Imam, kata Sayyidina Aban bin Uthman, dia kata apa? Ma kadzabtu, aku tak berbohong dengan hadis yang aku ceritakan pada kamu. Hadis tu betul lah, sahih, aku tak bohong. Itulah aku dengar daripada mulut ayahku Uthman bin Affan. Wa ma kadzaba Uthman, ayahku pun tak bohong. Apa yang dia dengar pada Nabi itulah yang diriwayatkan. Wa ma kadzaba Rasulullah, of course lebih lagi lah, Rasulullah takkan berbohong atas nama diri dia. Dia takkan berbohong. Rasulullah tak bohong, ayahku tak bohong, aku tak bohong. Hadis itu benar, hadis itu betul. Kesan dia ataupun manfaatnya adalah yakin pasti bagi siapa yang baca, takkan kena mudarat. Faham ni? Jangan kita rasa terkurang. Pada kawan-kawan dia waktu tu, dia mula rasa macam sanksi. Betul ke kan? Kamu pun kena stroke juga, bila baca pun kena stroke juga, jadi apa guna baca? Seolah mereka menganggap bahawa zikir itu tak ada taksir, kesan. Memang taksir daripada Allah, tapi faedah, manfaat tu macam tak berkesan. Kata para ulama, kalau bacaan tak berkesan, cuba kita cek, mesti ada something wrong.
Dan rupanya memang ada tak kena. Apa tak kenanya? Kata Aban, hadis tu betul, tak pernah aku tipu, cuma pada hari yang aku kena stroke, takdir Allah, qadar Allah, aku tak baca zikir tu. Saat hari tak baca tu lah aku kena stroke. Maksudnya apa? Saya nak sebut kat sini, syaitan, iblis, gangguan dan sebagainya macam tu juga. Saat kita lupa ayat kursi, itulah dia datang. Saat tuan-tuan lupa baca ayat terakhir surah Baqarah tadi, amanah Rasul, waktu itulah dia masuk dalam rumah. Nampak? Jadi tak ada jalan lain melainkan apa? Dengan istiqamah beramal. Itu je jalannya. Kalau tuan-tuan rasa ada rasa jalan pintas, tidak ada. Kalau tanya saya, tak ada. Itu dia jalannya. Tak ada jalan yang lain. Itu sebab pengarang ni kata, dia akan mengintai. Dia kata sini, dan syaitan akan sentiasa mengintai peluang dari celah-celah yang pecah ini bagi masuk ke dalam hati manusia. Ada lorongnya. Dia kata, kawan ni hari ni macam dia tak semayang sikit ni, yang ni ayat kursi pun lupa, lepas semayang turun balik. Nampak tak? Ni peluang aku, dia kata. Ni peluang aku. Jadi saat peluang yang ada tu lah dia datang. Nampak tak? Lalu dia kata, jikalau syaitan berjaya menguasai hati, maka dia akan berjaya menguasai manusia itu sendiri. Dia dapat berjaya kawal hati tuan-tuan, bermakna dia telah kawal diri tuan-tuan semuanya. Sebab hati ni raja bagi anggota, dia boleh kawal semuanya. Itu sebab kalau dia dapat kawal hati, contoh seorang perempuan yang disihir, dia boleh kawal hati, diikat hati ni. Bila diikat, maka payah kita nak buangnya, kecuali dengan banyak masa tempohnya, lama kena buat, kena istiqamah. Kalau dah dia masuk, dia dah berjaya masuk, dah berjaya kuasai, maka nak buang dia tu lagi payah daripada menjaga daripada masuk. Itu sebab disebutkan oleh bahasa kita apa dia, iaitu kita sebut apa selalunya kataan tu, apa dia lupa balik dah, time ni pun nak lupa. Lebih baik daripada mengubat. Apa dia? Apa dia ayat tu? Mencegah. Ya, mencegah lebih baik daripada mengubat. Al-wiqayatu afdalu wa khairun minal ilaj. Kita berlindung adalah lebih baik daripada mengubat. Kalau dah kena, tuan-tuan, memang tak, makan tak habis. Kalau tak kena, makan tak habis. Jadi tuan-tuan, jaga sungguh-sungguh diri kita dan keluarga kita. Sebab di akhir zaman, Dajjal sendiri pun bila dia keluar, tenteranya adalah jin dan syaitan. Itu sebab di dalam kitab Al-Isya'ah min Asyrati Sa'ah disebut, ada seorang perempuan ni, dia pergi jumpa Dajjal. Dia minta, dia kata, boleh tak wahai Tuhan? Dia mengaku Dajjal itu Tuhan. Boleh tak wahai Tuhan, ayahku dah tak ada, suamiku dah tak ada, anakku pun dah meninggal. Boleh tak kau hidupkan tiga-tiga orang ni untuk aku? Aku kesorangan kat dunia ni, tak ada siapa. Aku seorang-seorang sebatang kara. Suamiku tak ada, ayahku tak ada, anakku tak ada. Kesianlah kat aku. Kamu Tuhan kan? Yuhyil mauta, boleh hidupkan orang mati. Ni Tuhan temberang nama dia. Dajjal. Ni bukan Tuhan betul ni, Tuhan temberang Dajjal ni. Tapi waktu tu fitnah dah sampai begitu sekali. Orang percaya dia Tuhan, sebab dia ada kuasa seperti Tuhan. Tapi sebenarnya itu semua tipu daya dia. Jadi waktu tu Dajjal pun kata, dah dia mengaku dia Tuhan, dia pun tunjuklah kehebatan dia. Dia hidupkan betul ayah dia, suami dia, anak dia, tiga-tiga dah. Balik ke rumah, duduk sekali dalam rumah, duduk makan minum dalam rumah, dia pun seronok lah. Kata dalam hadis tersebut, kata Rasulullah SAW, wa innama haula'i syayatin, sesungguhnya yang datang ke rumah perempuan tadi, yang berupa ayah dia, yang berupa suami dia, yang berupa anak dia, semuanya syaitan. Wa buyutahum mali'atun bisyayatin. Waktu zaman Dajjal nanti, rumah-rumah ni nanti dipenuhi dengan syaitan-syaitan. Faham tak ni? Kita mengaji bab ni, saya bukan nak baca kitab bab ni. Kitab ni saya sebut awal-awal kuliah dulu, saya tak biasa baca kitab ni. Dan kitab ni agak tak kena dengan jiwa saya, bagi setengah-setengah isi kandungan kitab ni. Tetapi dah tuan-tuan minta suruh baca juga, gagah juga baca lah.
Saya pilih-pilih lah syarah-syarah yang tak kena tu kita tegur lah kan. Tapi saya tak nafikan kepentingan kitab ni. Saya tak nafikan. Pentingnya apa? Sebab syaitan adalah musuh kita yang paling keji. Dan pengarang kitab tu atas niat yang ikhlas. Nak jaga kita ni semua daripada gangguan syaitan. Inilah dia. Ya. Takut dia macam tu. Rumah jadi tempat syaitan, habis ya. Bingkup lah. Tetapi untuk masuk ke dalam hati melalui celahan-celahan yang pecah ini bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Tak mudah. Ada orang dia ni suka duk mengajuk, saya ni kena gangguan sihir, saya kena kacau. Dan tadi kan contoh dia kata kena tindih. Dalam pengajian kami ada juga doktor-doktor sebut yang kita rasa ditindih itu bukan tindih. Kadang-kadang tu sesak nafas saja. Dia mungkin dia ada faktor-faktor jantung, kesihatan dia, asma dia, lalu dia anggap macam sesak nafas tu kena tindih ni. Dia hanya bayangan dia saja. Cuba pergi cek tengok. Masuk dah. Baiklah. Kalau dah lepas ni maksudnya dia suruh berhenti dah. Kalau dah lepas ni mak dia suruh berhenti tu. Baiklah. Pening pula. Baik. Tak apa. Sikit-sikit. Nak habis lah. Jadi tak semua benda kita boleh kaitkan dengan jin. Sebab nak masuk dalam badan ni payah. Adalah paling payah bagi jin dan syaitan. Dia susah nak masuk. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran apa dia? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ini kunci ayat dia. Mereka ni jin syaitan takkan boleh mudaratkan kita sesiapa pun melainkan biiznillah, dengan izin Allah. Itu sebab ada orang ayat kursi tak baca, amalan pun tak baca, apa pun tak baca, betul? Tapi ada tak kena gangguan? Tak kena pun, sihat je. Orang kafir nak gangguan. Ada orang kata, ustaz, saya duduk tengok yang banyak kena gangguan ni orang Melayu. Cina, India tak ada. Ni lah. Cina, India tak ada. Tapi ada. Jangan tengok kata tak ada. Ada yang datang kepada kami ada pusat rawatan, India, Cina, semua ada. Semua ada. Ada kena gangguan. Ada suruh berubat di rumah. Berubat di rumah mana ada tokong, pening bala. Macam mana mereka nak masuk? Nampak ni? Ini pening bala. Tapi kita biasanya suruh datang ke tempat rawatan. Bolehkah kita merawat orang bukan Islam dengan bacaan ruqyah? Boleh, harus. Tak ada masalah apa. Ya, bukan suruh dia baca, kita yang baca, bukan dia baca. Kita yang baca. Tapi atas izin Allah boleh tak sembuh? Boleh. Setiap orang yang kena zalim akan disembuhkan oleh Allah. Sihir ni kita ingat jangan orang Melayu je. Ada di bangsa lain pun ada sihir. Ada. Pernah datang ke di Kuala Lumpur, di Darussalam Kuala Lumpur ni, dia bawa dia punya buhu sihir, gumpalan sihir. Gumpalan buhu sihir tu oleh India bawa. Rupanya India sama India sihir. Mana ni? Memang ada, memang wujud. Cuma kita tak tahu sebab kita tak duduk dengan mereka. Kita tak tahu lah. Sihir mereka kadang lagi kuat pada kita lagi. Nampak tak? Tetapi normalnya bila kita tengok orang yang banyak kena sihir ni apa? Orang baik, orang soleh, orang masjid, orang berjemaah. Nampak tak? Ini banyak kena. Dia punca kena sihir tu adalah kerana ujian daripada Allah. Dia tak akan masuk dalam diri kita mereka dengan izin Allah. Kalau dia dah masuk, bermakna Allah izinkan dia masuk. Itu dia punya apa? Qaid dia adalah biiznillah, dengan izin Allah. Kalau tak, dia takkan boleh masuk. Maksudnya bukan mudah ya. Bukan mudah dia boleh masuk. Kerana setiap celahan pecah ini akan diawasi oleh akal. Akal bertindak sebagai pengawal yang sentiasa mengawal benting ini dari dicerobohi. Akal yang lemah akan mudah ditewaskan oleh penyerang, iaitu hawa nafsu dan syaitan. Manakala jikalau akal itu kuat, hati akan terus tidak dapat dicerobohi oleh syaitan. Baiklah, itu dekat tu saja. InsyaAllah kita sambung pada waktu dan masa yang lain. Dah lewat dah. Katanya malam ni ada ceramah kat Taman Mewah. Aku lah tuan-tuan nak pergi Pan Syak. Jadi saya kena berhenti awal lah. Nak meraihkan ceramah di tempat lain. Ya, kita pun railah tempat orang. Orang nak pergi kan, kalau tuan-tuan nak pergi saja nak pergi dengar ceramah, tuan-tuan ada masalah. Ya, saya berhenti awal ni tujuan untuk kita raihkan program di tempat lain. InsyaAllah. Tahu ke ceramah kat Taman Mewah? Tahu ke tak tahu? Pakat nganga apa dia ceramah apa? Nampak tak? Dia pernah tak tahu apa sungguh. Kira dulu dalam kubur sungguh lah.
Bukit Jana ni. Tak tahu apa rengur kan. Ada ceramah kat Dewan apa? Dewan Taman Mewah satu kan. Dewan. Ya. Malam ni ustaz tuan-tuan juga kan. Ada forum lah katanya. Wallahualam. Baik. Akan datang bab yang kelima, tajuk dia Iblis buka 99 pintu kebaikan untuk satu keburukan. Tu dia. Tajuk dia adalah Iblis, dia punya tipu daya dia boleh buka 99 kebaikan pintu. Maksudnya dia mudahkan kita jalan kebaikan 99 jalan. Tujuan matlamat di ujung dengan satu kejahatan. Nak benamkan kita, nak jerumuskan kita dengan satu kejahatan. Bahaya. Itu sebab tipu daya iblis ni adalah tipu daya yang sangat halus. Kalau orang tak pandai, tak belajar bab ni, maka dia akan selalu terkena tipu daya iblis. Nampaklah? Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan kalau ada umur yang panjang. Dan itu sajalah. Bulan depan saya tak pasti. Tuan-tuan kena tanya saya, kena call sama ada saya ada kat sini ke tidak. Sebab bulan depan kalau ikutnya isteri saya bersalin pada 9 hari bulan. Diudiknya pada 9 hari bulan. Dia bersalin anak nombor 2. Ni seorang dah lompat dah, mai ni lompat lagi. Tak apalah, rezeki kan. Jadi 9 hari bulan hari Sabtu anggarannya. Jadi dibersalin di Johor. Kelas kita pada bulan hadapan pada 14 hari bulan. 14 hari bulan. Dalam pantang lah kalau dia bersalin, maksudnya waktu tu dalam pantang. Wallahu alam. Kalau saya tak dapat hadir, saya habaq awal dah waktu kuliah ni lah, ya, supaya tuan-tuan bersedia. Tapi sebab takut tuan-tuan sini masak tu yang saya risau tu. Tapi tuan-tuan tak apa, masak pun tu tak telannya. Lepas maghrib lahap terus kan. Oh puasa dah. Oh ya ke? Dia tengok balik. Oh puasa berapa bulan? Oh maksudnya apa? Memang settle lah. Memang settle, tak ada masalah lah. Jadi bulan depan kita tidak bertemu lagi. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi setelah hari raya Aidil Fitri, insya-Allah taala. Selamat hari raya Ma'zir Batin. Tiba-tiba raya terus puasa belum lagi. Ya, jadi saya ucap siap-siap lah tuan-tuan, insya-Allah. Kan? Wallahu taala ala wa alam. Sebelum itu kita tutup dengan qasidah insya-Allah, dengan sikit daripada selawat dan qasidah. Ya Imam Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi Allah ya Imam Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi Allah ma ra'at 'aynun wa laysa tara mithla taha fil wara bashara khairu man fawqa thara'i thara طاهر الأنساب والشيام الله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله يا ابن عبد الله يا أمني
يا ملاذ الخائفين واجهني نظرة يا أكرم الرسل وبغوث الحلال عقادي الله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله لم يخف من كنت موئله يا من الرحمن فضله ما على الجاني وأنت له عصمة من أعظم العصام الله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الله وصلاة الله لم تزلي لك تهدى ما دعاك ولي مع تسليم من الأزل ينتهي حتى إلى الأبد الله يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلوات وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم فايسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.